Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum itu, Ustazah ucapkan selamat belajar untuk pelajar tahun 5 SRE 24. Okey, saya rasa semua orang ramai ada yang tak kenal, ada yang kenal. Okey, nama Ustazah Nur Ashid Najiha. Ustazah adalah guru kelas 5 Mahabbah dan juga yang akan mengajar kamu semua subjek Tauhid dan juga Jawi. Okey? So, hari ni kita nak belajar subjek Tauhid dulu. Okey, sebelum tu kamu semua boleh rujuk e-book yang telah Ustazah berikan kepada kamu. So, sepanjang Ustazah mengajar ni kamu boleh rujuk e-book ataupun dengar dulu dan juga tengok slide yang Ustazah sediakan ni lah. Okey, untuk subjek Tauhid, okey, ada berapakah tajuk semua kita akan belajar dalam setahun ni? Okey, ada 3 tajuk besar. Okey, yang pertama beriman kepada qada dan qadar. Okey, dekat sini kita akan belajar apa itu erti qada, apa itu erti qadar, apa hukumnya, apa hikmahnya, beriman kepada qada qadar. Apa contoh-contoh beriman kepada qada qadar ni? Apa maksudnya? Okey, yang kedua berkenaan dengan hubungan doa dengan qada dan qadar. Okey, maksudnya dekat sini hubungan doa ni kita nak tahu apa itu maksud doa. Apa maksud doa? Apa kaitannya? Apa adab-adab berdoa? Adab sebelum berdoa, selepas berdoa dan juga semasa berdoa. Dan juga kita boleh tahu juga apa sebab-sebab doa kita tidak dimakbulkan. Waktu mustajab berdoa, di mana tempat mustajab berdoa. Okey, semua ni dalam tajuk hubungan doa dengan qada dan qadar. Okey, yang ketiga ialah Asmaul Husna. Okey, biasanya awak dah sekolah 5 tahun lah tahun ni kan. So, Asmaul Husna ni kita akan belajar lebih kurang 50 nama-nama Allah. Okey, semua tahu kan 99 nama Allah. Kita akan belajar 50 daripadanya. Kita akan ketahui apa maksud Asmaul Husna. Contohnya, apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahim? Apa maksud Al-Karim? Semua tu kita akan belajar maksud dia dan kita akan bincangkan lah. Okey? Boleh faham So, ini adalah 3 tajuk besar untuk subjek Tauhid tahun 5. Okey, seterusnya. Okey, so topik yang pertama kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Pernah dengar tak qada dan qadar ni? Tapi saya rasa awak semua ni majoritinya mesti tahu. Pernah dengar lah. At least pernah dengar qada dan qadar. Apa benda. Sebelum tu. Okey. Qada dan qadar ni, beriman pada qada dan qadar ni masuk dalam rukun Islam ke rukun iman? Check balik dekat rumah. Nanti time kita ber-Google Meet ke, bersama ke, usah tanya balik, okey? Okey, kita tengok. Qada. Okey. Qada. Apa itu maksud qada? Okey, qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, maksudnya kat sini kita benda yang berlaku tu adalah disebabkan oleh Allah dah tentukan. Sekarang bila sebelum kita lahir lagi Allah dah tentukan bagaimana cara kita hidup, kita anak siapa, kita lahir dekat mana, semualah kita kerja dekat mana, kita belajar dekat mana. Mungkin awak contoh kelas Ustazah contohnya Fifi. Fifi kan? Fifi kelas Ustazah kan? Okey. Fifi ditakdirkan
tahun 5 dia belajar kat SRA 24. Mungkin jiran dia nama Aina. Aina mungkin belajar di SRA section 16. Contohnya lah. Okey, sekarang ni kita tengok contohnya. Apa? Okey, yang pertama ialah berlaku kematian. Okey, berlaku kematian ni maksudnya tak kisahlah siapa-siapa pun makhluk yang hidup atas muka bumi ni, Allah dah tentukan bila dia meninggal. Okey, bila dia meninggal ataupun matilah, tak kisahlah sama ada manusia sendiri, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, semuanya dalam kuasa Allah, dalam bidang kuasa Allah. Allah tentukan. Okey, yang kedua, memperoleh kekayaan. Okey, memperoleh kekayaan ni, siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi kaya, dia akan jadi kaya. Okey, yang ketiga, berlaku kesusahan. Tak kisahlah ditimpa apa-apa ujian yang susah. Tiba-tiba macam hari tu Malaysia, kat Pahang, kat Kelantan, semua dilanda banjir. Dilanda banjir ke, sekarang ni dengan COVID-19 lagi. So sekarang ni Allah dah tentukan dah. Kita tak tahu. Ustazah hidup tahun lepas, tak apa kita hidup tahun 2019. 2019 lah. 2019 kita tak tahu pun 2020 akan ada satu penyakit yang bakal melanda satu dunia. Kita tak tahu. Okey, lepas tu yang keempat contohnya berlaku jodoh pertemuan. Ni contohnya Ali kahwin dengan Ain. Okey. Dekat mana dia orang jumpa tu? Berlakulah jodoh pertemuan ni. Okey, ni adalah qada secara umumnya. Secara umumnya ialah qada, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey. Seterusnya ialah qadar. Qadar. Apa itu qadar? Qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk dia. Okey? Semua makhluk. Makhluk ni bukan takat manusia je. Makhluk ni haiwan pun makhluk, tumbuh-tumbuhan pun makhluk. Okey. Kalau qadar tadi pelaksanaan suatu perkara, yang qadar ni ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk dia. Okey, contohnya ialah, tengok contoh pertama. Pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, contohnya kat sini contohlah Ismail. Ismail, kita dapat berita, Ismail meninggal dunia ke sebab apa? Sebab ada demam denggi berdarah. Ada sebab dia untuk seseorang tu, untuk spesifik ataupun kita panggil seseorang individu tu, seekor semut tu ke, contoh dia meninggal sebab apa, macam tu. Yang kedua ialah kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaan yang jujur. Sebab apa Abdul Rahman ni boleh menjadi kaya? Sebab dia berniaga dengan jujur, tak ada unsur-unsur riba, menipu, tak ada. So sebab itulah Allah bagi dia menjadi kaya, sebab dia amanah dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang peniaga. Okey, yang ketiga, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Okey, maksudnya dekat sini, contohlah siapa nama? Yusuf. Yusuf ni malas bekerja. Disebabkan dia malas bekerja, tak nak bekerja, tak usaha nak cari kerja, so sekarang dia hidup dalam keadaan kesusahan. Sebab dia sendiri pilih untuk tidak bekerja, untuk malas bekerja. Sebab itulah result dia akhirnya dia hidup dalam kesusahan. Okey, yang keempat contohnya pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey, ada pasangan yang dah kahwin ni, ada bertemu pada usia muda, ada bertemu pada usia yang lebih tua. So, ikut masing-masing. Mungkin pasangan Ain dengan Ali ni
diorang ni kiranya bertemu jodoh pada usia muda. Contohnya umur 22. 22 dah kahwin. 23 dah ada anak. Tapi ada orang usianya 35 baru kahwin. Baru ada anak. Ikut terpulang pada individu tersebut. Apa yang Allah dah tetapkan kepada seseorang itu. Sebab apa dia meninggal, sebab apa dia menjadi kaya, sebab apa dia susah, sebab apa, semuanya ada sebab-sebab yang tersendiri. Okey, sekarang ni ada, kalau biasanya lah kan, biasanya nanti korang tanya, habis tu Ustazah, kalau Allah dah tetapkan semuanya, buat apa kita hidup? Kan? Buat apa kita ambil periksa? Kan? Buat apa kita pergi sekolah? Kalau Allah dah tentukan, kita hidup je lah. Allah dah tentukan, ya je lah. Tak pergi sekolah pun kalau Allah dah tentukan jadi lawyer, jadi juga. Tak bukan maksudnya macam tu. Okey, maksudnya kat sini sekarang, qada dan qada Allah ni, Allah bagi kita pilihan. Allah bagi setiap makhluk dia ni pilihan. Sama ada untuk buat baik ataupun buat benda buruk. Okey? Okey, sekarang ni contohlah Aiman. Okey, Aiman ni seorang dewasa, dia boleh pilih sama ada dia nak belajar yang akan, keputusannya dia akan dapat masuk universiti. Yang kedua, pilihan kedua dia, Aiman ni tak perlu belajar. Main-main time belajar. Dekat sekolah tak nak dengar cakap cikgu. Dekat sekolah usik-usik kawan, bully kawan. Okey, yang bully kawan ni turn up dia akan menjadi seorang masuk penjara nanti. Contohnya. So, kiranya Aiman ni ada dua pilihan tadi. Sama ada jadi baik, masuk universiti ataupun jadi jahat, dia akan masuk penjara. Contohnya, mencuri time sekolah. Contohnya. Okay. So, Allah dah bagi dia pilihan dah. Nak buat baik ke nak buat jahat. Tapi, Allah ni kita kena ingat, Maha Agung, Maha Mengetahui. Dia tahu apa pilihan kita. Apa pilihan Aiman ni? Dia tahu Aiman akan pilih untuk menjadi seorang yang baik, cemerlang dalam pelajarannya, beradab dengan ibu bapanya, beradab dengan gurunya. So, memang dah besar nanti dia dapat masuk universiti, dapat kerja yang bagus. Tu. Kiranya Allah memang dah bagi kita pilihan, hanya kita sendiri akan tentukan kita nak pilih buat baik atau buat jahat. Dan pilihan kita tu pun Allah dah tahu. Sebab apa? Allah tu Maha Agung, Maha Mengetahui segala-galanya. Tak ada satu benda pun yang tertinggal dalam luar bidang kuasa Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Allah tahu apa kita buat sekarang ni. Ada orang sekarang ni dalam bilik seorang-seorang, dia tengah main game contohnya. Allah tahu. Bila mak ayah tanya buat apa tu? Belajar, menipu contohnya. Tapi Allah tahu. Mak ayah awak tak tahu awak tengah main game sebab awak cakap awak study, tapi Allah tahu awak tengah main game. Okey, boleh faham Nanti kalau tak faham, nanti kita bergugum bagai-bagai, kita boleh awak boleh tanyalah. Boleh sediakan soalan siap-siap untuk Ustazah jawab. Okay, seterusnya kita nak tahu hukum beriman kepada qada dan qadar. Apa hukumnya? Okey, hukumnya ialah wajib. Nampak kat situ? Ustazah dah bold kat situ. Wajib kerana termasuk rukun iman yang ke-6. Okey, faham Rukun iman yang ke-6. So, apa rukun iman? Boleh sebutkan tak? Apa iaitu 6 perkara? Okey. Boleh sebut tak? Nanti saya suruh awak sebut. Jangan lupa juga rukun Islam. Okey? Setakat ni saja dulu. Nanti kemudian kita masuk subtopik lain pula. Okey. Oh, sebelum tu, last. Dalil beriman kepada qadar dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Okey, maksudnya sesungguhnya kami menciptakan tiap sesuatu menurut
takdir yang telah ditentukan. Okay, setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ni memang telah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir lagi. Tapi bukanlah kalau kita buat salah contoh, turn out kita jadi seorang yang jahat ke apa, bukannya salah Allah. Sebab apa? Yang buat pilihan tu adalah kita sendiri, diri sendiri. So, kena fikir baik-baik, kena fikir untuk diri sendiri, kena fikir untuk mak ayah kita, kena fikir untuk adik-beradik kita, kena fikir untuk guru-guru kita. Kita nak jadi yang terbaik ataupun tak nak. So, pilihan semua dekat tangan diri sendiri. So, berhati-hati dalam membuat keputusan apa-apa pun. Kena fikir panjang, tak boleh fikir time tu je tak boleh. Kena fikir panjang. Kalau kita buat baik, dapat apa? Kalau kita buat jahat, dapat apa? Apa akibat dia? Apa akibat dia kalau kita buat baik? Apa akibat dia kita buat salah? So, bila kita fikir akibat kita buat baik ataupun akibat kita buat salah, kita dapat tahulah. Kita dapat tengok, kita dapat listkan apa kelebihan dan keburukannya. So, bila kita dah listkan apa kelebihan dan keburukannya, kita akan pilihlah yang mana yang terbaik. Okey? Itu sahaja daripada Ustazah untuk kali ni. Tauhid, tajuk yang pertama, baru awal lagi, okey? Apa-apa soalan, awak boleh list downkan dulu, tuliskan dulu. Nanti kita online sama-sama. Awak boleh tanya Ustazah directly lah, kiranya, okey? Nanti Ustazah akan ajar Jawi pula. Okey? Itu sahaja daripada Ustazah. Okey. Belajar elok-elok, duduk rumah elok-elok, belajar elok-elok. Jangan lupa tengok je benda ni dekat YouTube, okey? Okey, terima kasih semua. Selamat belajar online dulu. Stay safe dan juga jangan keluar main kat rumah. Pakai mask. Terima kasih.